dalam SKPMG2 ini, kalau tuan-tuan tahu satu aspek dengan dalam, tuan-tuan boleh buat semua. Cara dia semua sama, kena baca benda yang sama, tapi faham satu dengan detail, insyaAllah semua aspek itulah cara dia. Okey, kita teruskan dengan pengurusan organisasi standard 2. Sebab standard 3 kita tak risau, sebab dalam tu ada 3 organisasi, kurikulum, co-kurikulum dan HEM. Cara dia sama, isi perkataan-perkataan dia pun sama. Jadi saya ambil satu, dia boleh jawab 3. Standard 3 tak ada masalah. Yang mungkin kita detailkan sekali yang nanti standard 4. Sebab 4 tu walaupun tuan-tuan tidak mencerap PDP, tetapi ilmu ini kita kena bantu SISP. SIC, yes, SIC, supaya dia dapat berada selari dengan kita punya jajaran. Okey. Mengurus sumber manusia. Pertama sekali, siapa yang duduk sini mengurus sumber manusia ni? Siapa orang dia? PK pentadbiran. Yang ini kita dah delegatekan kepada unit-unit. Kalau tadi standard 1 semua pengetua. Yang ini kita dah beri kepada unit-unit. Okey, mengurus sumber manusia. Pertama, mengagikan tugas. Ini SKPM kata bagi tugas, tapi bila sebut TS25, dia juga termasuk membagi tugas untuk TS25. Contohnya pintas. Siapa AJK pintas? Contoh kalau nak buat AJK lah. Siapa orang yang mengurus pintas? Agihan tugas ini dah dibuat. Eloknya sekolah keluarkan surat apa? Pelantikan. Adakah setiap tugas satu keping? Jangan kalau rajin sangat, kalau 20 tugas nanti ada 20 keping pula surat pelantikan. Jadi sekolah, ada satu sekolah tu saya jumpa, dikosongkan je. Dengan ini anda lantik sebagai 1, 2, 3 kosong. Isi sendiri. Itu lebih bagus daripada kita tolong isikan. Kalau diisi sendiri, maksudnya dicari. Ini tugas aku, ini tugas aku, tugas aku. Kalau kita isikan, dia dapat sekeping, dia terus simpan. Jadi eloknya, kita isikan tempat kosong, 1, 2 sampai ke 20. Nanti dia ambil buku panduan pengurusan tu, dia akan cari, dia akan tulis. Saya sebagai ni, ketua panitia, ketua usaha kan. Ada sekali sign dia. Jadi bila di situ, automatik kita ada pengagihan tugas. Apa evidence dia? Apa evidence dia bagi tugas? Surat lantikan tu lah. Satu lagi, yang paling mudah kat mana nak tengok evidence dia? Buku pengurusan. Jadi pengurusan ini sangat penting. Evidence dalam SKPMG 2. Sebab tu saya kata kalau boleh buku pengurusan ni diselaraskan ataupun ada panduan nak buat buku pengurusan. Jadi mudah. Sebab evidence semua ada dalam itu. Kita tak perlu tercari-cari. Okey, menyediakan perincian tugas. Kat mana ada? Perincian tugas? Buku pengurusan yang sekarang saya tunjuk lah kan, contoh-contoh ciri-ciri apa perincian tugas. Dan kat sini ada juga perincian tugas untuk TS25. Contoh nak buat pintas, apa AJK ni kena buat, nak buat PLC, apa dia kena buat. Kemudian menyebarluaskan perincian tugas. Mana evidence dia? Buku pengurusan juga. Kemudian menilai prestasi kerja. Apa evidence dia? Yang rasminya PPP itu satu. Yang kedua, mungkin kita ada panggil guru-guru ni secara coaching itu. PM boleh ataupun catatan kita itu. Ini PK kita kata ini PK pentadbiran kerja ni. Catatan tu. Saya panggil cikgu A ni nampaknya dah 5 minggu kerja tak jalan ni. Itu pun kita beri maklum balas prestasi dia. Kalau kata bagus, okey, kita puji dia lah. Prestasi ni jangan cari prestasi lemas saja. Kalau boleh pengetua atau kita kena puji dululah. Kalau main takraw kata orang lambung dulu baru libas. Jangan terus kata yang tak baik terus. Sedih cikgu. Hari banyak lagi kerja tapi tak sebut. Macam tu juga macam Nazir Sekarang Nazir pemeriksaan laporan pertama kekuatan. Kita cerita kuat dia dulu. Lepas tu perkara yang perlu ditambah baik. Perkara yang perlu penambahbaikan. Kita tak sebut kelemahan. Dia tak main kelemahan. Begitu juga perkara-perkara, contoh, sekolah tidak membuat. Kita tukar, sekolah belum membuat. Beza tak sekolah tidak dengan belum?
Beza. Tetapi kalau cerita tahun lepas, sekolah tidak membuat perkara ini pada tahun 2019, kita cerita 20. Itu memang tidaklah. Memang dia tak dah habis tahun. Tapi kalau kita masuk sekolah tahun 2020, baru bulan Julai, maksudnya sekolah belum menyiapkan mesyuarat. Belum menyediakan mesyuarat sebanyak 4 kali. Belum. Perkataan belum itu pun kalau kita baca, lembut hati kita kan. Sejuk hati. Tapi kalau kata tidak terus, memang habislah. Macam tu jugalah kita bila membimbing atau beri coaching, kita jangan terus cari kelemahan. Tetapi kalau tak ada kelemahan, tak ada pun perbaikan kan. Tetap juga cari lemah dia. Sebab kalau tak cari lemah, tak bergeraklah dia. Jadi menilai prestasi kerja tapi nak cari dia punya kualiti dia, yang pertama mengikut arahan prosedur lah. Kalau berkata prosedur untuk TR25, ikutlah prosedur TR25. Mengikut ketetapan kesesuaian kepakaran. Kalau kita tak pakar dalam bidang sains, contoh kita nak nasihat cikgu sains, mungkin kita serah kepada guru ketua bidang ataupun guru kanan mata pelajaran sains. Itu lebih baiklah ikut kepakaran dia. Okey, secara menyeluruh. Bila setiap menyeluruh setiap guru di AKP, setiap bidang, maksudnya kalau kita nak beri maklum malas prestasi kerja ni, semua orang kena panggil, tak boleh tinggal seorang pun. Kalau kita AKP tak pernah beri maklum malas, maksudnya dia tak dapat skor yang itu. Ini. Dan yang penting ialah secara seimbang dan adil. Kalau kita mengagikan tugas, kita tahu cikgu A ni memang sangat rajin. Kita bagi dia je semua. Cikgu yang malas dapat 2. Jadi kat sini tak seimbang dan tak adil. Tetapi biasanya sekolah, kalau cikgu ni kalau memang tak boleh kerja, memang kita tak bagi kerja dah. Sebab itu, nak adil itu kita ada menilai prestasi kerja ni. Kalau dia memang dah tak boleh buat kerja, kita kena nasihat dia, beritahu dia. Cikgu dia tak buat ni dah 5 bulan ni. Tetap dia tak buat. Kalau tak ada apa perubahan, maksudnya kena pertama nasihat. Yang kedua surat amaran. Yang ketiga mungkin keluar surat tunjuk sebab. Jadi ikut dia punya prosedur tu. Salah kita selamatlah. Okey, kat sini memang boleh libatkan TS 25 Okey, 2.2. Mengurus pembangunan sumber manusia. Ini kerja siapa? Fikir pentadbiran juga. Okey. Dia merancang program pembangunan properti sistema. Kat sini mungkin kita kalau TR25 ada tak apa yang dirancang ni pembangunan? Maksudnya program TR25 pun dikena masukkan dalam perancangan pembangunan profesional. Dan kalau nak jimat lah saya kata nak jimat. Okey, ini induk. Panitia pun ada program masing-masing, dia pun kena buat 4 kan. Kalau nak jimat, gabungkan. Contohnya kita buat kebat. Kebat tu kita boleh bergabung dengan panitia. Sebab panitia, semua panitia, tak kira panitia pun ada kebat. Jadi kita sebagai peneraju, kita buat program. Jadikan bengkel ikut. Kita buat sekali tetapi ikut mata pelajaran. Sekali buat. Kan bijak. Tak payah buat ini cari 4 yang 4. Sedangkan sekali boleh buat semua. Macam tu juga untuk contohnya untuk TR25. Kita buat khusus TR25 melibatkan panitia. Jadi panitia bahasa Melayu dia cerita macam mana TR25 dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam matematik, dalam sains. Jadi sekali buat dia dapat terlibat dengan panitia. Kemudian melaksanakan. Melaksanakan dah itu yang kita tadi. Kalau bulan 1 dia dapat 4. Sebab dia merancang. Tapi untuk melaksanakan takkan mungkin dapat 4. Takkan dia buat semua untuk bulan Januari sampai bulan Mac semua buat dalam 1 bulan. Tak boleh. Yang ketiga menilai. Menilai ni yang semalam lah nampi tu. Dan akhir sekali mengambil tindakan susulan. Tak ada tindakan susulan, tak adalah. Maksudnya kalau kita buat program di TR25, kita dah pecahkan ikut mata pelajaran, kita nilai. Dalam PDP betul, dibuat tak? Kalau dia tak buat, maksudnya ada masalah di mana-mana. Jadi kita kena ambil tindakan susulan. Sama ada kita nak buat sekali lagi,
ataupun buat dalam kumpulan kecil. Boleh dikatakan tuan, tindakan susulan tadi kita mesyuaratkan balik sebab nak tanya kenapa. Yes, boleh. Maksudnya kita mesyuarat tu dah ambil tindakan untuk baiki, tapi penambahbaikan sebenar belum berlaku. Yes. Yes, betul. Tapi kalau itu dia lebih pada menilai lagi. Dalam mesyuarat tu lebih pada menilai. Tapi yang mengambil tindakan susulan dibuat seterusnya. Selepas itu. Sebenarnya empat program dia mesti ada 4 proses. Dia bukan berempat satu proses. Setiap kali itu, contohnya program A dibuat, program B dia tak buat, maka dia tak dapat skor 4 lagi. Saya ambil contoh macam ni perancangan dibuat, dapat skor tak sini? Dapat. Melaksanakan, dia belum buat, dapat tak? Kosong. Kalau dia belum buat, dapat tak skor keberhasilan program? Otomatis tak dapat. Mengambil tindakan susulan? Tak ada. Jadi ini yang kita selalu pergi sekolah. Dia tak buat ini tapi bawa ada skor. Boleh yang ini maksudnya kat sini pun TI25 memang ada. Okey, mengurus aset alih dan aset tak alih. Okey, yang pertama menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah. Saya tanya, apa itu harta modal? Harga modal berapa ribu? 1,000 ke atas. Kalau 2,000 ke bawah? Nilai rendah. Bagus. Jadi kat sini menyediakan, perkataan menyediakan. Macam mana kita kata sekolah menyediakan? Ini tanggungjawab siapa dia? PK1. Dia kata menyediakan. Ada anak sekolah menyediakan itu setiap tahun dia kena sediakan. Contohnya dia kena menyediakan salih, contoh kita menyediakan bukan harta dia contoh menyediakan ikon. Adakah itu, sedangkan dia kata tahun ni tak ada peruntukan macam mana saya nak menyediakan? Jadi maksudnya yang kita kena fahamkan ialah benda yang dah ada di sekolah. Contohnya bilik pejabat dah ada, kemudian ada surau, itu memang dah disediakan. Tetapi bila tidak mencukupi, yang itu jadi isu dia. Dia tak ada. Sepatutnya sekolah tu ada 5 OKU. Tapi dia tidak ada laluan khas untuk OKU. Maksudnya kat situ dia tidak menyediakan. Tapi ini modal benda apa contoh? Komputer contoh kan. Komputer harga dia 3,500. Dia jadi modal ke nilai rendah? Jadi modal. Di pejabat satu pun tak ada komputer. Semua dah rosak. Jadi kat situ menyediakan, boleh tak menyediakan? Jadi kat situ dia ada tetapi kualitinya tak dapat sekompakkan nanti. Dulu satu ada sikit kategori. Satu ada modal. Yes. Satu lagi ada rendah. Betul. Tapi item yang sama. Item yang sama tapi sumbernya dari mana? Okey. Sebab harta ni berdasarkan nilai. Kalau nilai dia benda yang sama, macam komputer kan. Komputer ada yang 1,500, ada yang 4,000. Jadi kategori dia jadi 2. Walaupun benda yang sama. Jadi ini faham menyediakan harta modal ni. Maksudnya sekolah garanti ada. Ini mesti ada. Tetapi cukup tak cukup yang kita kena tengok kemudian. Dia menyebabkan perkara itu tak berjalan. Contoh di pejabat lah saya katakan. Tak boleh berfungsi. Di pejabat sepatutnya sekurang satu komputer. Tetapi satu dah rosak. Jadi dia tidak menyediakan kemudahan itu. Itu menyebabkan kita kata dia tak lengkap nanti. So kat sini nanti tindakannya bukannya pada PK, tindakannya boleh kena pada PGB. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan pengurusan sekolah. Walaupun di sini kita menilai kerja PK, tetapi dia melibatkan keuangan sekolah. Saya nak ambil contoh. Sekolah dapat duit TI25 yang awal dulu. Kan? Dia beli contohnya untuk kemudahan murid, dia beli whiteboard ataupun benda yang mahal sikit. Contohnya beli satu komputer. Boleh tak dikira itu sebagai menyediakan harta modal? Jadi prosedur tu kena tengok ni. Kalau kata ini saya beli menggunakan duit TI25. Jadi kita kena tengok prosedur dia. Ada tak ikut prosedur itu? Kalau ikut adjustment kita,
mana lebih tinggi, ikut ke tak ikut. Contoh ada 10, 2 tak ikut. Kalau nak ikutkan, 1 pun tak ikut, dia dah tak ikut. Tapi ikut gerak kita lah. Kalau 5-5 kan, kita 10, 5-5, mana lebih kita nak berat. Dia yang jadi susah bila membeli harta. Itu menjadi ada prosedur yang panjang. Sebab mungkin melibatkan tender, bila tender nanti SPRM pun boleh masuk. Okey, yang pertama menyediakan, yang kedua menggunakan, tak ada masalah. Kalau menggunakan apa evidence dia? Rekod penggunaan. Sebab tu contohnya kalau nak masuk bilik-bilik khas ni, ada buku penggunaan tu sangat penting ditulis. Kadang-kadang kita malas nak tulis, masuk keluar tak bertulis, tak ada evidence. Menyelenggara. Ini perkataan menyelenggara. Sekarang duit tak ada. Macam mana nak menyelenggara? Jadi menyelenggara kita anggap bukan semua gunakan duit. Menyelenggara bukan semua gunakan duit. Contoh aircon. Kalau kita nak selenggara aircon, kita boleh buat sendiri tak? Kita tembak angin ke basuh. Itu pun salah satu menyelenggara. Jadi itu pun kita rekodkan tu, penyelenggara tu. Ambil gambar boleh. Kena hati-hatilah kalau kata nak menyelenggara percuma ni. Panggillah yang profesional. Kadang-kadang pipe sumbat, singki sumbat. Itu sebenarnya tak perlulah nak panggil maintenance dari luar. Setakat kita kan ada guru kamera hidup, gunakanlah dia tolong buka betulkan singki. Itu takkan salah. Pipe, kepala pipe patah, takkanlah kita nak gunakan duit sangat kan. Pakai kocik je beli pipe. Okey, jadi penyelenggara tak mesti gunakan duit. Kemudian mengambil tindakan. Yang mengambil tindakan ni pun pentinglah. Bila ada laporan ataupun kita jumpa kerosakan, automatik kita kena buat tindakan. Perkara yang kita tak boleh selesaikan kena melalui PPD atau DPN. Itu prosedur. Gunakan permohonan. Tetapi benda yang kita boleh selesaikan, contoh pipe pecah dia, bolehlah, atau mentol satu terbakar, kita boleh betulkan sendiri. Panggillah pekerja, panjang, ada gambar atau buat catatan. Itu pun sudah mandiri. Dan akhir sekali merekod perolehan. Merekod perolehan ni, siapa punya tanggungjawab biasa? Kita ada buku rekod perolehan. Yang ini sangat penting ni. QPA. Kadang-kadang nak lupuskan harta, proses ini sangat susah. Jadi kat sini merekod perolehan penggunaan dan penyelenggaraan ni sangat penting ada dokumen. Dokumen dia itulah dia, QPA ada, catatan dia, gambar pun ada. Okey, jadi kita teruskan lagi. Masa berjalan, kita baru sampai 2.2. Sekarang kita nak pergi 2.3, mengurus keuangan. Bila mengurus keuangan, termasuklah keuangan TR25. Walaupun kata ada 300 pun kena urus juga. RM3 pun kena uruskan sebab ini duit kerajaan. Jadi pertama menyediakan anggaran perbelanjaan. Saya rasa semua sekolah ada anggaran perbelanjaan. Jadi ini tugas siapa? Mengurus keuangan ni. Siapa ketuanya? Pengetua, kemudian diturunkan pada penang 1 lah. Lebih penang 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan siapa? Panitia. Bukan panitia saja, lain untuk pejabat. Jadi semua orang kena unit ada perbelanjaan. Contohlah Kuku tak ada keluar perbelanjaan, anggaran perbelanjaan. Lengkap tak? Tak lengkap kat situ, nanti kat sini secara menyeluruh ni, secara bidang. Satu tak ada, maksudnya tindakan ada tapi skornya tak akan dapat skor 4. Tapi kalau TR25 ada duit, maksudnya ada orang yang menguruskannya. Biasa duit TR25 ni turun pada siapa? Siapa yang ngurus di sekolah? Penolong kanan yang urus. Duit dia masih di sekolah tak? Masuk akaun sekolah. Jadi maksudnya atas pengetahuan pentua lah semua kan. Jadi kena mohon macam biasalah. Kerana ada borang apa? Nota minta prosedur dia sama. Cuma surat duitnya sumbernya daripada TR25. Maksudnya nanti kalau kena audit TR25 ni ada sumber sendiri Cukup tak kalau kata 300 tu habis tak dibelanjakan? Untuk apa 300 tu? Sebab tu pemeriksaan nazir dia tengok yang TR25 saja. Kalau sekolah kita kata
ada 27,000, masih 27,000 dia buat apa? Itu yang terkeluar yang kata beli makan buah-buahan tu. Ada si duit tu lah. Tapi kalau sumbernya cara betul, ada nota pinta kan, ada dia punya anggaran belanjaan, tak ada masalah, belilah untuk apa pun. Asalkan untuk murid lah ya, lebih pada murid. Dan pastikan kalau TR25 walaupun 300, maksudnya 300 ni kalau boleh semua murid merasa. Bukan hanya golongan tertentu, budak-budak pandai je. Kita buat kelas tambahan, budak elit. Sedangkan duit ini sepatutnya kita agih kepada semua. Kalau boleh. Tapi saya rasa memang mustahil lah kalau kita nak bagi pada semua murid. Kalau bosa boleh tengok, semua tengok kan. Boleh banner, itu boleh lah. Semua boleh tengok. Tapi kalau kata nak buat jamuan, untuk buat kelas tambahan, untuk bayaran penceramah, dia tak. Jadi kena bijak lah, kena bijak macam mana nak gunakan duit itu. Okey, melaksanakan perbelanjaan. Apa bukti melaksanakan perbelanjaan? Jangan minta, kalau ada belanja mesti ada resit, invoice atau sebagainya. Melaksanakan pemantauan. Ini sangat penting. Ada tak dipantau? Kata duit 300 ni, berapa kali dipantau? Tak pernah kan? Hujung nanti tu Nazir datang nak tengok, baru dia kira duit dia balik. Jadi maksudnya kat sini mesti dipantau apa juga, bidang apa pun dipantau. Ya, yang penting ada catatannya kita pantau. Tapi bukannya satu saja. Kalau kat sini secara menyeluruh meliputi semua bidang ni. Kalau kata TS25 tu salah satu punca sumber kewangan, dia pun kena pantau. Termasuklah TS25. Kalau dia TS25 langsung tak dipantau, maksudnya secara menyeluruh ni tak ada. Jadi sini yang main peranan ialah PT Kewangan. Dia kena selalu kena ingatkan pengetua ataupun PK1 bahawa yang ini cikgu belum tengok, yang ini cikgu belum tengok. Dan mengambil tindakan susulan ni. Ini kadang-kadang kita tak berapa buat. Ya. Contohnya duit bahasa Melayu dah habis. Tapi kita nak ada projek lagi ni. Macam mana kita nak ambil duit lain? Wireman. Itulah tindakan susulan tu. Buat permohonan kan. Tapi kalau dia dah mohon, lepas tu dia lebih, dia tak boleh bagi orang lain pula tak boleh, dia tetap kat situ mati. Kalau dia dah ambil orang punya, dia tak boleh bagi pada orang lain. Jadi mengambil tindakan susulan ni sangat penting, ada catatan lah. Kalau contoh ada nota pinta, ada ataupun ada wireman tu, semua kena bersurat dan berbukti. Okey, pertama kalau nak dapat skor dia, mesti mengetahui prosedur kewangan lah. Kemudian mengikut keperluan dan atau keutamaan. Contoh kita ada 2 program. Duit ada 100. Nak bagi siapa sekarang ni? A ke B? Jadi kena ikut keutamaan. Yang mana lebih penting? Kalau A ni cuba melibatkan 20 murid, tapi yang B melibatkan semua murid. Jadi kita bagi pada semua murid. Jangan bagi pada yang sikit tu. Kemudian secara menyeluruh. Menyeluruh tadi termasuklah semua bidang kewangan di sekolah. Termasuk kantin Kantin tu walaupun dia menjadi salah satu sumber kewangan sekolah kan. Jadi kena pantau juga. Jadi itu kewangan mesti terlibat dengan TR25. Kemudian menyelenggara secara fizikal. Tadi kalau kita aset, ini fizikal. Bangunan, padang, kenderaan masuk tak? Dia termasuk aset kan? Aset alih. Jadi kena ingat tu. Kenderaan dia tak termasuk sini, kenderaan masuk yang atas tadi. Yang sini fizikal aja. Maksudnya bangun yang tetap di situ. Kalau ada surau lah, termasuk surau. Ada kantin lah. Ada asrama lah. Ada banyak. Kalau asrama cerita panjang sikit. Ada padang Kalau sekarang sekolah yang ada padang besar dah tak banyak. Maksudnya semua bangunan dan kemudian sekolah perlu dibersihkan. Ya. Tapi kita tahu sekarang pekerja pembersihan tinggal berapa? Satu sekolah? 4 atau 3 saja sekarang. Dulu sampai 7 sampai 9. Tapi semua dah tak ada sekarang, tinggal lagi 4 atau 3. Jadi padang, tapi padang pekerja pembersihan 3 orang perempuan semua. Macam mana nak mengurus padang? Terpaksalah sama ada kontrak ataupun minta bantuan ibu bapa penjaga. Pihak BK. Inilah tugas salah satu macam mana kreatifnya seorang PGB. Kadang-kadang orang kampung dia petang-petang dia boleh tebaskan padang. Kalau di sekolah kecil lah. Sekolah kampung memang ada ibu bapa ada sukarela, petang-petang tebaskan. Tapi sekolah yang besar, dia mesti ada pembersihan yang khas tu. Bukan orang kampung boleh tebas sopak habis rumput dia. Jadi maksudnya kat situ ada khas untuk pembersihan. Membersih kawasan bangunan kemudahan sekolah. Kemudahan sekolah ni termasuklah pondok bas depan tu jangan pondok bas ni sebab ini image. Pondok bas dan sengit dan roboh, tak betul-betul kan. Sedangkan itu perkara pertama orang tengok.
Di luar tu siapa punya? Kalau majlis punya minta majlis bantulah. Tapi kalau itu PIBK punya, PIBG punya sumbangan, minta sekolah bersama-sama membantu. Okey, jadi yang kedua menceriakan kawasan bangunan, menceriakan tadi bersih, ni ceria. Apa beza bersih dan ceria? Bersih mungkin dibasuh, tapi ceria ni mungkin letak bunga. Itu lebih mencantikkan lah. Okey. Mural, betul. Mengecat baru, warna berwarna-warni macam di Indonesia ada satu kampung apa panggil? Kampung yang berwarna-warni tu. Kampung tu dulu senggan buruk je, tapi bila dia dibangunkan dah jadi macam kawasan tu berpelancong dah. Sebab warna dia tu dengan bumbung dengan dinding seperti cat berwarna-warni. Melaka pun ada tapi ini kat Indonesia. Kalau cari di Indonesia ada satu saya tengok payung ada, tapi ini di satu kawasan macam setinggan, dicat semua bangunan dia berwarna-warni, dah jadi tumpuan pelancong dah. Jadi itu ceria. Dia bukan bersih je, dia ceria. Kemudian memulihkan kawasan bangunan dan kemudahan sekolah. Yang ini memulihkan. Kalau sekolah itu tak ada apa-apa nak dipulihkan macam mana dapat skor? Sekolah dah okey dah, cantik dah. Apa nak dipulihkan? Cuba fikirkan. Maintenance lain, negara tajuk lain. Ini dia kata memulihkan. Memulihkan maksudnya kalau ada pokok dah mati, tanam semula tu pulih. Kan? Ini memulih dengan memelihara kawasan, bangunan dan kemudahan. 3 tu kena buat sekali. Macam pokok lah, pokok dah nak mati, dibaja-baja hidup balik. Macam tu lah. Jadi boleh tak ada di sekolah ni? Boleh tak? Macam mana nak dapat skor sini? Jadi kena cipta. Kalau sekolah tu dah terlalu cantik, apa benda nak buat lagi nak memulih ni? Contohnya bilik guru, diwarna-warnakan, diceriakan. Jadi ada bendanya mesti boleh. Prosedur kalau sangat mengecat, saya rasa tak ada prosedur apa-apa kot. Kemudian mewujudkan ciri-ciri keselamatan. Apa ciri-ciri keselamatan? Okey, signboard satu lagi. Garisan kuning, laluan. Sekarang ni sangat penting. Ada laluan apa? COVID ni ada laluan keluar dan keluar masuk. Itu pelan lantai. Itu contoh-contoh lalu keselamatan. Pelan kecemasan. Jadi itu semua kena wujudkan. Kalau tak ada kena adakan. Kalau dah ada, pulihkan balik. Itu kata pemulihan tu, dipulihkan semula. Yang ini kita nampak dengan mata kasar. Tak payah cari-cari. Kita datang sekolah kita dah tahu. Kita tengok datang di sekolah, pondok jaga dah sengit. Itu dah image dia tu. Masuk dalam bendera dah macam Ruth Kirai. Sebab Ruth Kirai kalau terbalik kena tangkap tau, salah. Lepas tu nak naik tangga, sampah bersepah dengan kadar licinnya. Masuk pejabat berkunci sentiasa. Lepas tu pejabat kena buka, jangan ditutup. Kalau ada akaun tu lain lah, tapi seeloknya jangan dia kena mesra pelanggan pejabat. Tak elok. Keselamatan bila nak balik lah kan. Datang tu janganlah dikunci terus. Maksudnya kalau ada akaun tu maksudnya ada pintu yang senang dibuka tutup lah. Ataupun kita masuk pejabat, dia punya tombol pun tak ada. Itu pun ciri keselamatan tu. Jadi yang ini senang dia tengok. Kita tengok dengan mata kasar, kita dah tahu. Macam kata orang, tengok ikan dah tahu jantan betina kan. Sekilas ikan tu. Tak ada masalah. Jadi nak dapat skor, yang kat sini macam mana nak ganti TS25? KRA mana ni? Kesedaran. Tetap ada TS25 di sini. Okey, yang ini siapa yang mengurus ni? Guru media. Kepala atas guru media? Di bawah fikir satu lagi, fikir pentadbiran. Yang PPS ni sini sepatutnya siapa PPS? Bagian ini? Guru media, sesumber, FT, lagi? Sekurang-kurangnya? Ketuanya paling patut siapa? Ketuanya siapa patut? Jadi fikir satu lah. Ini di bawah dia betul-betul. Guru ICT, sebab ada peralatan ICT sini. Okey, nombor 1. Menyediakan peralatan, sama menyediakan. Kalau dah ada, adalah. Dia kalau tak cukup itu isu lain, tapi dia ada. Contohnya komputer, langsung tak ada, itu tidak menyediakan. Tetapi kalau ada satu, sepatutnya mencukupi. Mencukupi itu maksudnya ikut nisbah lah. Kalau mencukupi lagi bagus, 10 murid ada 10 komputer. Sepatutnya itu. Tapi kalau ada satu saja, kita tidak mencukupi. Tapi dia ada. Kalau langsung tak ada, boleh kosong.
Rosak tak ada lah. Kosong lah. Kalau dasar dia keperluan dia, biasa kita lebih kepada sini. Ketetapan atau prosedur. Kalau kata KPM sekarang minta semua sekolah menggunakan ICT, contoh ini. Ini dah jadi satu keperluan. Jadi kena keperluan, kalau tak ada masuk sekolah, masuk kelas, cikgu tak gunakan ICT, maksudnya tak dapat situ, sekolah tak dapat menyediakan. Alasan dia, projektor ni satu je, kelas ada 6. Maksudnya tak lengkap lah, tapi dia ada. Kata kualiti tak cukup lah, dia tidak mencukupi tu. Okey, mencukupi ni dia ada subjektif Kadang-kadang kalau kita masuk bilik komputer, kita boleh kongsikan murid ada 30, komputer ada 10. Kalau murid ni berkongsi satu komputer 3 orang, dia mencukupi. Tetapi kalau macam perpustakaan, dia ada nisbah dia. Kalau sekolah menengah, satu murid berapa buku? 40. Kalau dia tak cukup 40, maksudnya kat situ tidak mencukupi. Jadi dia ada yang secara subjektif, ada yang objektif. Kalau buku memang objektif. Dia dah ditetapkan 1/40. Tapi kalau komputer, dia tidak ditetapkan berapa. Tetapi kalau cikgu boleh selesa mengajar 5 orang satu komputer pun boleh. Cukup. Tapi kalau cikgu rasa tak selesa, memerlukan satu komputer satu murid, kira tak cukup. Dia ikut, sebab tu dia kata sini, kesesuaian atau keperluan. Kalau dia sesuailah. Ataupun kita ada satu projektor untuk 2 kelas. Cukup. Tapi kalau nak sesuai, sekolah tu memang sekolah miskin, kelas 6, ada satu nak kongsi. Kalau dia rasa cukuplah. Tapi kalau kita tengok cikgu semua nak guna satu masing sama, dia tak cukup. Tetapi kalau ada penggunaan itu dijadualkan, cikgu A pukul 8, cikgu B pukul 9, cikgu C pukul 10. Itu boleh kita mencukupi. Jadi untuk TS25 boleh masuk tak sini? Ada tak barang-barang TS boleh ada dalam ni? Contohnya apa? Bahan digital ataupun modul ataupun ada kita beli papan putih yang kecil tu, itu untuk TS25. Jadi dia pun kena ada dalam dan diurus sumber pendidikan. Dia satu sumber, satu bahan. Sumber pendidikan, bahan pendidikan, dia agak berbeza sikit. Buku teks dia bahan ke sumber. Bahan boleh, sumber boleh jadi dua-dua itu. Termasuk buku teks. Buku teks tak ada masalah sebab dia ada bos. Betul. Tapi kita masuklah bilik bos tu. Kalau bos kata orang bersawang dengan bukunya tak pernah tak dilap, kemudian masuk tu boleh mabuk kita dengan bau dia. Tu pasti dia tak selenggara lagi dah. Biasa bilik bos dia ada cikgu duduk dalam tu kan. Dia biasa kalau dia ada orang tinggal, maksudnya dia dibersihkan lah. Tapi kalau benda itu setahun sekali, awal tahun buka, ujung tahun nanti nak pulang buku baru buka, memanglah tikus ada, ular pun ada dalam tu Okey, satu menyediakan, yang bawah menyimpan dan mengurus, menyusun. Itu termasuk bila kata menyusun, bos tu kita tengok disusun cantik tak? Peralatan ICT disimpan di mana? Ada di balai guru, ada di bilik pejabat, ada dalam pustakaan. Jadi bagaimana cara menyimpan itu? Disusun tak betul-betul? Kadang-kadang kita ada MacBook yang kecil tu kan. Jadi kat mana disimpan? Kadang-kadang disimpan berasing-asing. Itu tak betul loh. Benda tu mesti ada satu loker dan keluar masuk tu mesti berrekod. Dia tak boleh ambil suka-suka. Yang ketiga, menggunakan. Menggunakan mesti ada buku catatan, buku keluar masuk. Melaksanakan penyelenggaraan, penyeliaan. Macam mana nak menyelia benda ni? Ada buku rekod diselia. Siapa yang cek? Kadang-kadang sebulan sekali fikir cek. Ataupun kita bagi-bagikan. Untuk peralatan sukan, fikir fikir koko, akan lihat sebulan sekali. Stok cukup ke tidak? Penggunaannya ada ke tidak? Untuk di pejabat, mungkin fikir satu. Dia kena pecah-pecah macam itulah. Jadi dia melaksanakan penyeliaan. Dan penyeliaan ni biasanya kita kena buat laporan dan kena bintangkan dalam mesyuarat lah. Contohnya kalau bilik pos tu kita dah tengok tak pernah berkemas, mungkin ditegur secara lisan masa itu juga ataupun dimarketkan dalam mesyuarat. Itu antara bukti-buktinya lah. Jadi kat situ dia punya kualiti ikut prosedur berdasarkan keperluan secara menyeluruh mencukupi.
Kita cakap mencukupi tadi dah bincangan dan secara berterusan dan berkala. Bukan penyeliaan buat sekali saja. Lepas tu tak buat-buat lagi. Okey. Jadi barang-barang TS25 pun kena periksa di sini. Okey, 252, 254 dah 251 dah 252. Okey, mewujudkan dan membangun suasana selesa, aman, harmoni dengan ini kita panggil iklim. Iklim ni bukan iklim sederhana sejuk kadang-kadang iklim berhawa panas pun boleh bergaduh biasa cikgu. Memang sentiasa panas. Jadi iklim ini siapa dah mewujudkan iklim? Semua warga sekolah dan diketuai oleh PKM dan dalam salah satu orang mesti ada dalam ni siapa? Siapa PPS dia kena ada? Kalau di sekolah. Iklim. 3K boleh juga. Satu lagi yang paling penting, mesti ada dalam tu kelab guru. Masukkan dia dalam ni sebagai salah seorang yang bekerja dalam ni. Sebab kalau pengurusi kelab guru contoh kan, kita panggil kebiru ke, kelab guru ke, kelab kebajikan ke, kalau dia boleh mewujudkan kontrol dia punya ahli, saya rasa senang. Tetapi kalau kata berhaluan kiri, pengetua berhaluan kanan, habislah. Tak boleh, susah nak dibetulkan. Sedangkan cikgu-cikgu pula penyokong yang berhaluan kiri ni, matilah. Jadi maksudnya kalau ada itu saja, yang semalam bertanya kata ada apa? Ada partition semalam kat sini lah dia kena. Pengetua habis. Sebab ada satu sekolah di Kota Tinggi lah. Aduan dia dari 3 tahun lepas dia tak tahu dah ada aduan berkenaan dengan guru besar dia. Dah penat dah tengok. Ada kan? Setiap tahun ni pun ada lagi. Aduan terhadap guru besar. Kat situ maksudnya memang ada berhaluan kiri. Ini susah kalau ada di sekolah. Siapa pun masih jadi guru besar, pening kepala. Kota Tinggi kena jaga-jaga sikit orang ni. Dah tahu Okey, apa yang kena buat? Satu, menguatkuasakan ketetapan peraturan sekolah. Contoh apa peraturan sekolah? Masuk sekolah pukul apa biasa? Cikgu kena datang pukul 7 suku. Ini ketetapan. Kalau ini tak dipatuhi, maksudnya sekolah ni ada something wrong. Ada 5 orang kita dah tahu dah. Saya datang pukul 7.30. Sebenarnya datang 7.30 tak salah lagi. Sebab kalau dia pukul 8. Tapi ketetapan itu kita letakkan 7 suku. Masa semua warga sekolah kena datang 7 suku. Tak ikut ketetapan. Analis kehadiran. Kita tengok paskat ke, tanda tangan ke, kira 7 orang. Asyik merah saja. Kalau paskat bahaya kan? 3 kali merah. Jadi warna apa? Hijau. Yes. Jadi itu kena jaga tu. Kalau tulis tangan tak apa. Ikat nombor 729 dia nak bagi kawan dia masuk 7.30. Kalau dia masuk 7.30, kawan dia masuk 7.29 kan. Jadi kadang-kadang dia berhenti pada 7.29. Walaupun dia datang pukul 8.30, 7.30. Itu kena jaga-jagalah. Kemudian merancang program peningkatan keakraban semangat kesepunyaan. Ini siapa yang buat biasa ni? Kebiru lah. Kebiru yang buat rancang ni. Biasa tiap-tiap tahun dia ada buat team building. Jamaah dia tahu. Itu salah satu nak mengeratkan lah. Kemudian melaksanakan program. Tadi dia rancang di sana. Yang ini awal tahun dia boleh merancang. Tapi melaksananya dia dapat ujung tahun. Dapat tak skor awal tahun? Kosong. Letak je kosong. Tak apa. Jangan risau. Tak ada orang marah pun. Sebab dia nak buat pada bulan 12. Tahun ni kita tutup ujung tahun bulan 12, maka kita nak buat sehari sebelum cuti contoh. Kosong lah. Okey, balik yang ni Kat sini kalau kita nak kaitkan TR25 macam mana? Okey, 2.6. Ada masalah tak kat sini dia? Macam mana nak kaitkan dengan TR25 dia tu? Dia TKRA berapa? Yang atas? Kualiti guru. Kat sini lebih pada hubungan antara guru dan warga sekolah. Seterusnya 2.61. Masalah penerimaan keterhadap pelbagaian. Ini kat sekolah ada jawatankuasa apa? Dimop kan? Sekarang ada lagi tak dimop? Okey, menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat. Ini satu cerita dia kata, kalau sekolah ni SMKA, sekolah Mahat, ada tak pelbagaian budaya? Dia tak ada pelbagaian budaya. Kita tahu dia semua orang
Melayu. Jadi macam mana kita nak sebarkan dengan pelbagai masyarakat? Ya, contohnya tahun baru Cina, kita buat tanpa poster, kita kalau tak ada gantung-gantung pun kita letak poster ataupun kita beritahu dia perhimpunan. Ya. Jadi tak ada masalah Jadi sekolah apa pun tak ada masalah. Sekolah Cina boleh, sekolah Tamil boleh, sekolah agama pun boleh. Sekolah agama rakyat pun boleh. Dia kena sebarkan kepelbagaian budaya. Okey. Yang kedua, merancang program perpaduan silang budaya. Ini saya sekolah pening. Sekolah saya sekolah SMKA, macam mana nak sekolah paling dekat tak ada. Tapi sekolah tu jauh dia kata, tak ada mampir. Kalau ada. Kalau tak ada macam mana? Okey. Kalau cikgu ni cadangkan tadi, satu sekolah tu walaupun budaya Melayu saja, orang Melayu saja, tapi dia boleh menggunakan pakaian-pakaian. Itu satu. Paling mudah sekarang. Budaya kita apa? Online. Itu sajalah. Kita adakan persembahan dengan SJKC Bincong tu dengan SK Parit Rambai. Tak jumpa tak apa, tapi kita buat secara online. Jadi tak ada masalah. Boleh. Sekarang dia semua dah budaya online. Tadi merancang ni bila biasanya? Awal tahun. Evidence-nya di mana? Satu masyarakat, satu lagi dalam takwim. Takwimnya dia ada di mana? Buku pengurusan. Dalam transaksi ada. Jadi banyak benda kita boleh tengok di mana merancang ini. Okey, melaksanakan tak ada masalah. Mesti ada gambar ataupun ada laporan. Okey, merancang jaringan dan jaringan. Satu jaringan, satu jalinan. Satu jaring, satu jalin. Kita bayangkan jaringan ni macam laba-laba punya sarang. Dalam tu kita ada KPM, kita ada swasta. Jalinan. Jadi jaringan ni maksudnya dia lebih kepada dalaman. Okey. Jadi itu beza jaringan atau ni sini boleh dua-dua. Jaringan atau jalinan. Lagi dua-dua lagi baik. Tapi sekolah ada buat dia tak? Dia rancang Kalau dirancang maksudnya dalam buku pengurusan mesti ada. Dalam takwim mesti ada. Dan melaksanakan. Ini tak masalah. Rancang laksana. Maksudnya rancang dapat skor. Kalau lah kata benda ni tak wujud dari awal tahun, tiba-tiba teringat pada bulan 3, bulan 4, buku dah cetak. Jadi nak buat macam mana? Buat tambahan. Tapi sebenarnya bila kita kata KRA ni, kita ambil kualiti pengajian guru, tapi dia sebenarnya termasuk juga dengan dibantu dengan yang lain-lain KRA. Contohnya KRA pembimbing kesan. Pembimbing kesan ni kan membantu kepada kualiti guru. Jadi dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tetap dibantu dengan 3 KRA itu. Walaupun kata kita dirikan satu KRA, tapi secara tak langsung KRA 3 ni tetap membantu. Okey, satu lagi yang akhir, 2.71. Mengusahakan permufakatan strategik. Ini sangat penting dalam TS 20 25 mesti ada ni. Rancangan strategik. Yang pertama, merancang program yang lebih ke berapa? Koma Kalau koma tu masih dia kena buat juga. Komuniti dan pihak swasta. Tiga-tiga dia kena buat. Wajib. Contohnya kalau duduk sekolah hukum, swasta apa yang boleh ada di situ? Malakau. Yang Malakau sampai sekarang bagi duit dah. Okey, bagus. Komuniti setempat? Mungkin dengan rela ke apa kan? Pengulu Okey. Satu merancang, kedua melaksanakan. Tak ada masalah. Mendapatkan sumbangan. Sumbangan hikmat kepakaran. Ini sangat penting sumbangan atau sokongan atau hikmat kepakaran. Salah satu boleh. Contoh, kalau sekolah tu bapak dia ada polis, mungkin kita jemput dia beri ceramah berkenaan dengan undang-undang. Murid yang tak pakai helmet, keselamatan jalan raya. Itu kepakaran dia lah. Dan akhir sekali mewujudkan rangkaian komuniti. Okey. Cuma nak dapat skor dia agak payah sikit. Okey, yang pertama mengikut keperluan, tak ada masalah. Kalau sekolah itu berada di kampung, kampung lah. Kalau sekolah bandar, bandar lah. Itu tak masalah. Secara berterusan dan atau berkala.
Maksudnya kalau dibuat sekali saja khusus dengan ibu apa, tak dapat. Dia mesti kurangnya berkala sekali, 2 kali, 3 kali. Itu baru berkala. Ini yang isu ni. Orang akan tanya, apa kreatif, apa inovatif? Apa beza kreatif dan inovatif? Okey, salah satulah Jadi kreatif yang kita senang orang faham, tak ada, jadi ada kreatif. Lepas tu dah ada itu, inovatif ada. Upgrade daripada yang dah ada. Daripada pemikiran. Inovatif kita laksanakan. Itu salah satunya lah cirinya. Tapi yang kalau nak mudahnya, nak cari kreatifnya kreatif kita tak boleh bayangkan kalau dipikirkan. Tapi kalau kita create something new tu, itu jadi kreatif. Tapi dah yang baru itu kita expandkan dia jadi inovatif. Contohlah, kita buat sukan. Tahun ini sukan kita jemput ibu bapa sebagai peserta dalam ada acara ibu bapa. Itu dah kreatif. Tahun depan inovatif panggil juga ibu bapa, jadi pegawai ataupun ibu bapa lawan pula dengan guru. Jadi kreatif lah tu. Inovatif lah. Ataupun tahun ini kita panggil ibu bapa pakaian biasa, tahun depan main bola pakai beragam. Dah inovatif. Pakaikan pelekat dulu kan. Itu contohlah Ini kena fikirkan. Benda boleh buat, mesti boleh buat. Macam mana nak wujudkan rangkaian, kena kreatif. Jadi kalau tak mudahnya merancang ni, dalam perancangan kita tahun ini kita merancang program baru. Sebab baru itu sudah ada unsur kreatif. Dan kreatif ini jangan bandingkan sekolah A dengan sekolah B. Sekolah A dia dah buat 5 tahun. Kreatif tak? Tak kreatif. Tapi kalau sekolah B baru buat tahun ni, dia kreatif. Walaupun ditiru. Kreatif itu kreatif di sekolah itu. Jangan kita banding sekolah ni dah lama, ini kreatif apa dah lama tengok ni. Sedangkan dia baru nak buat tu. Itu ada unsur kreatif di situ. Kalau dia buat perbaikan, itu jadi inovatif. Jadi bagaimana nak dalam perancangan itu nampaknya kreatif atau inovatif? Jadi cuba keluarkan perkataan itu. Tahun ini buat penambahbaikan dengan mengadakan jadi kat situ kita nampaklah bahawa ada penambahbaikan. Jadi inovatif. Sekarang sekolah biasanya dia tak tahu macam mana nak buat. Jadi kita bimbing dia macam tu. Jadi kena pastikan kreatif dan inovatif tu kalau nak dapat skor mesti ada. Jadi di sini ada tak unsur-unsur TI25? Memang kat sinilah lagi banyak di TI25-nya di sini. Roadmap tu salah satulah. Okey, habis untuk standard 2. Okay, jadi ada persoalan tak standard 2? Okey, standard 2 saya rasa tak ada masalah apa pun kan. Kat situ memang TS25 memang berkaitan dengan SKPM. Dan tak boleh kata SKPM tidak boleh digunakan untuk TS25. Kita nampak semua aspek boleh ada TS25. Jadi tugas kita lah nak mengingatkan pihak sekolah datang sekolah ingatkan bahawa kalaupun kita TS25 tapi SKPM ni tetap menyokong dia. Ada bahagian-bahagian yang akan menilai aspek tersebut.